Bunyi cakap tak lama sikit. Dah turun dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada semua para ustaz, rabi, kepada semua ayah-ayah, ibu-ibu, anak-anak yang dikasihi sekalian, peserta umrah As-Sufah yang dikasihi. Alhamdulillah kita dah mencapai ke malam yang terakhir. Besok malam sepatutnya kita dah ada di rumah sebenarnya, tapi kita ada di Yaman besok. Tak apalah, Yaman sejuk. Dia adalah negeri yang memang Rasulullah sebutkan dalam hadisnya, orangnya, negerinya dan juga majunya jadi kesukaan Nabi SAW. Kita ambil jugalah peluang jejak tempat tu. Walaupun saya kira pilihan Yaman ni bukanlah pilihan untuk flight, tapi kebetulan bila Allah tentukan untuk kita, mesti ada rahsia sebaliknya. Maksud saya dalam perjalanan ni, sampai ke tahap ini sebelum kita balik, kita mesti lihat perjalanan kita ni dalam dua wajah lah. Kalau kita tengok satu wajah je, memang setengahnya mengembirakan, setengahnya melukakan. Tidak begitu Puan Nur Malam? Maksudnya Allah mau menerima kita di sini pun, saya kira satu ganjaran yang sangat besar. Sebab niat orang mukmin, Allah kira kadang-kadang lebih baik daripada amalannya. Di mana sabda Nabi. Walaupun sebenarnya bagi kita yang dapat menyempurnakan dengan baik, itulah hadiah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, yang dapat menambah dengan sama ada tawaf sunat ataupun melakukan umrah sunat berikutnya. Itu adalah kedudukan kita di sisi Allah yang kita harap mudah-mudahan Allah meletakkan kita di tempat yang sewajarnya. Kita datang untuk mencari kemakbulan di atas amalan. Tuan-tuan, pendek dia bicara pada malam ni. Sebenarnya kita nak ambil sedikit perkara sebagai panduan yang mudah-mudahan dapat kita balik nanti kita membawa sesuatu yang ada kelangsungannya. Tidaklah jadi macam satu agenda yang kita kata, oh nak dapat macam ni kita akan datang ke Mekah. Rugi sangatlah. Sebab kita tak tahu apakah kita akan beroleh peluang seumpama ni lagi. Khususnya orang yang umur macam saya, macam Haji Sobri, kita tak tahu peluang-peluang ni. Sebab kalau tengok umur macam kita tu Haji, kawan-kawan kita pun ada yang dah simpan lah kan. Jadi kalau dapat peluang begini, saya kira rahmat Allah besar. Bagi keluarga Tuan Haji Sobri, Cik Alim, tentu itu program untuk inspire anak-anak, motivate supaya mudah-mudahan nanti haji jangan lupa datang. Tuan-tuan puan dikasih sekalian, saya nak ambil sikit di sini. Apabila kita lakukan suatu amal, kita semua maklum hal ni, tapi mari kita buat sedikit je revision supaya kita kemaskan apa yang dah jadi maklumat bagi kita. Maksudnya dalam kita berbuat, sejak kita kecil kita belajar. Perkara kita belajar tu untuk mengesahkan amal, itu satu perkara. Kita belajar tentang wudu, tentang solat, termasuk tentang haji dan umrah ni kita belajar supaya kita beroleh satu kaedah yang jelas dan amalan kita tu sah. Malaikat yang mencatat amalan pun, jika wudu tu sah dia tulis sah, solat sah dia tulis sah. Malaikat tu sendiri tidak tahu apakah amalan itu makbul atau tidak. Sebab itu hak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makbulnya perkara kedua, malaikat ni buat naik amalan kita, buat naik puasa, buat naik solat, buat naik kita punya umrah, tawaf, sa'i, berkorban kita, tolong orang, malaikat buat naik. Dia tulis apa kita buat. Tapi persoalan kedua, apakah Allah terima? Apakah ijabah? Apakah makbul? Itu persoalan kedua. Kita takut yang tu. Takut kita buat banyak tetapi Allah tak pandang.
Jadi apa yang kita nak buat sekarang, nak bagi makbul, kita kena beradab dengan Allah. Kena beradab. Masuk beradab, kita tak boleh hanya lakukan satu perkara itu bila kata buat. Contoh gini, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dia sebut lepas wuduk punya. Maksud saya, biasanya kita lepas ambil wuduk, kita sing-sing dengan baju begini. Contoh kita buat kan. So anak-anak ambil perhatian betul. Sebab ni kita akan pergi sampai dengan manusia. Kita mula dengan Allah sekarang. Kita ambil wuduk. Lepas ambil wuduk, ada orang terus solat begini. Sah tak? Ini bukan persoalan sah tak sah. Segi sah dah sah. Kita buka baju kita. Kita pakai t-shirt je. Sah tak? Sah. Tak pakai baju terus. Asalkan kain atas pada pusat dan bawah pada lutut. Sah. Sebab baju untuk awal. Tapi apakah beradab? Tidak. Itu persoalannya. Imam Nawawi kata, apabila kamu nak bertemu dengan Tuhan kamu, hendaklah kamu berakhlak seperti mana kamu nak jumpa manusia yang kamu hormat. Memadailah. Kita nak jumpa orang kita hormat kan? Kalau anak-anak nak masuk ke bilik pengetua kata, takkan masuk kan? Tapi kaki situ apa yang kata? Whatsapp kan? Tak ada pasal ke dia? Maksudnya, kalau kita tak buat dengan manusia macam tu, apakah boleh kita buat pada Allah? Itu persoalannya. Di situlah adab kita diambil kira oleh Allah. Maksud saya, kita selalu mengadu. 7 tahun kita minta doa. Kalau orang macam saya, minta anak-anak beradab, taat ke Allah. Tapi makin kita cakap, makin kurang adab anak dengan kita. Kita selalu suka marah pada anak kita. Kita tak tahu kita beradab dengan Allah atau tidak. Kita takut Allah kata apa? Macam mana kamu kurang aku? Aku bagi anak kamu kurang dengan kamu. Macam tu kita takut. Anak-anak belajar, tapi rasa sangkut. Masa boleh tak? The bell start ringing. Cikgu keluar, masuk guru baru. Kita start lupa apa cikgu tadi ajar. Bukan soal kita tak boleh. Kenapa dia start? Takut-takut hak Allah tu kita tak buat sebaiknya. Bukan kita tak buat. Anda lihat begini. Solat pada waktu berbeza dengan solat dalam waktu. Contohnya, waktu zuhur, panjang waktunya sampai sebelum azan asar. Itu boleh dikerjakan zuhur sampai waktu itu. Tapi kalau segi adab, kita kerjakan zuhur pada waktu. Kita tengok sini kan, dengar je, orang dah tahu time bila dekat nak azan. Bila lihat orang pergi tu, dia sampai jadikan rasa kita. Kalau kita tak pergi, rasa bersalah. Anda tengok tak? Berarti bila kita berada dalam environment bi'ah, persekitaran orang-orang baik, kita pun menjadi baik. Waktu orang macam kita kena tahu, dah ada indikator dah. Kita ni soleh ke tak? Kita balik, kita tengok balik. Kalau kita sampai di rumah, kita tak kuat balik dah. Tak sekuat di sini. Artinya kita kuat sebab persekitaran di sini. Maka kita kena cari cepat sebab bina persekitaran. Maksudnya apa? Nak solatnya cepat pergi surau. Sebab apa? Bila kita sampai kat surau, tentu kita solat awal waktu. Tentu kita buat berjemaah. Cari persekitaran yang baik. Anak-anak cari kawan-kawan yang jujur. Ada, dia tak ramai, tapi kita akan jumpa. Tuan-puan, orang macam kita kena perhatikan. Tuan-puan lihat begini Bilal bin Rabah, sewaktu dia diseksa oleh Umayyah bin Khalaf tuannya, dia tak mau balik pada agama asal. Diterbalikkan badannya di tengah matahari. Kita pun tak tahan. Tuan-puan pergi solat tadi kan, zuhur dengan asar. Dulu kita tengok orang Melayu ni, jenis dia akan berundung. Bila matahari tu start suluh atas bumi Masjidil Haram tu, orang Melayu ni unduk solat dia. Dia ikut panas tu. Orang Afrika berdiri semacam. Tapi sekarang orang Afrika pun cari lah semua. Dia orang Melayu ni kuat mempengaruhi orang seluruh dunia sebenarnya. Dia kosong semua tempat panas tu. Tapi anda tengok maksud saya sekarang ni, kita bayangkan Bilal bin Rabah dibaringkan waktu tengah panas itu dengan baju tidak ada, dihadapkan wajahnya bukan ke langit, kepada Lata dan Uzza. Suruh tengok, dia diminta kembalikan. Tuhan dia kata kamu kembali pada agama asal. Aku lepas kamu pada penyiksaan. Bukan merdeka kan? Sebab dia kira milik Umayyah. Kau milik aku, kau tak ada hak atas diri kau. Nak pilih agama pun aku tentukan. Dia tak nak juga. Hinggalah batu besar yang boleh diangkat oleh 4 orang dihampak atas dada dia. Di sini saya nak ambil. Para ulama sejarah, dia buat analisa. Khususnya Kiai Haji Zainal Arifin Abbas, seorang ulama Tauhid Usuluddin di Indonesia. Dia buat analisa sejarah. Dia cerita begini.
Waktu batu tu kena di atas dada, dia kata ambil je. Kalau satu orang angkat 50 kg, 50 kg kita tahu sekampik simen kan, berat nak angkat tu. Kata lempat kampik simen, letak atas dada. Bertinya bila nak ambil nafas macam ni, dia tarik nafas tu susah. Di sinilah dia orang huraikan kenapa dia sebut kalimah ahad. Wallah, mereka sepakat katakan Bilal lebih rela menyebut Allah sebab kalimah tu lebih mulia. Tapi kenapa dia ambil ganti nama letak ahad? Sebab dia nak sebut Allah kena gulung lidah. Allah tak boleh kena gulung lidah. Kalau nak ambil nafas pun susah. Tak boleh sebut. Maka dipilih ganti nama yang ikut nafas yang keluar. Ahad. Tuan boleh bayang. Sebab tu baca sejarah jangan baca plain. Kita mesti buat analisa. Kenapa dia sebut kataan? Kita sedang membayangkan manusia yang korbankan dirinya untuk agama ini sampai pada kita. Kerana dia pilih untuk beradab dengan Allah. Dia boleh pilih menyatakan untuk tidak Islam nak selamat pada Tuhan dia, seperti mana Ammar bin Yasir buat dan Rasulullah maaf. Allah maafkan dia. Tapi bila memilih darjat muqarrabun, takwa dengan Allah, dia pilih kalimah. Sehingga kan dia kata pada Umayyah, kamu boleh seksa tubuh lahirku, tapi hatiku dah jadi milik Allah. Kata-kata ni menjadi kata-kata semangat pada semua pejuang Islam seluruh dunia sehingga sekarang yang diseksa. Memilih untuk beradab dengan Allah ni sangat penting. Sangat penting. Ujung cerita saya gambarkan beginilah. Anak-anak lihat ni sebab ni penting segi sains. Kita belajar benda ni. Panjang waktu Zuhur sampai waktu Asar. Panjang untuk kerjakan solat. Panjang kerjakan solat Asar sampai sebelum azan Maghrib. Panjang kerjakan solat Maghrib sebelum azan Isyak. Dan panjang kerjakan solat Isyak sampai sebelum azan Subuh. Soalannya, kenapa solat subuh tu tak sampai subuh? Kenapa terbitnya matahari luput waktu subuh? Di sinilah kita faham subuh untuk kita bawa balik. Kita datang ke Makkah, pergi ke Madinah dan datang balik ke sini, kita tunaikan dua-dua tanggungjawab ni. Pertama, tanggungjawab menegak vertikal dipanggil hablum minallah. Kedua, tanggungjawab melintang horizontal hablum minannas. Rupanya pada solat subuh ni dia ada kedua-dua ni. Ada tanggungjawab menegak dan melintang. Solat Zuhur, Asar, Maghrib dan Isyak kita tunaikan tanggungjawab kita sebagai hamba. Tapi tanggungjawab subuh kita tunaikan tanggungjawab sebagai hamba dan khalifah. Di mana kita bangun tunai solat subuh, kita tak cakap lagi dengan mak ayah kita, anak-anak. Kita tak mengadap lagi sarapan. Tuan-tuan, perempuan, kita tak start lagi enjin kereta, tak pergi mengadap lagi tempat kerja kita. Kita pergi jumpa siapa pemilih diri kita, Allah SWT. Itu adab. Yang kata khalifah, Masya Allah. Tuan-tuan tengok dia orang buat kajian. Anak-anak lepas ni balik ke rumah, belajar dengan alam. Kita akan tengok ada pokok-pokok besar tepi jalan. Bila masuk dia pukul 5.30, pukul 6, pokok-pokok tu daun dia layu. Kenapa? Fotosintesis tidak berlaku lagi. Maksudnya dia hidup dengan sebab cahaya matahari. Bila cahaya matahari tak ada, daun dia kecut. Esok bila matahari timbul kembali, pokok yang layu segar semula, bunga yang kuncup mekar semula, kerbau keluar daripada kandang, ayam keluar daripada reban, burung terbang keluar daripada sarang. Artinya bermula kehidupan alam bila matahari terbit. Nah, itu sebabnya para ulama saintis di Kairo, dia orang buat kajian, dia kata apa? Kenapa? Dia orang cari hikmah di sebalik kejadian. Kenapa Tuhan tamatkan waktu subuh bila matahari terbit? Sebab dia kata, waktu matahari terbit, prasyarat kamu nak jadi pemimpin. Adab kamu dengan Allah kamu tunaikan, tapi kamu dengan manusia, kelayakan kamu, tandanya kamu bangun lebih awal pada makhluk yang tak berakal. Kerana bila matahari terbit, dia akan bangun ayam dan itik. Kamu sebagai khalifah tidak boleh bangun sama macam mereka. Jadi siapa yang bangun lepas matahari terbit, terus pergi ke tempat kerja, pergi ke sekolah tanpa solat subuh, dia rendahkan diri, dia jadi macam hayam. Dan dia akan ditimpa satu penyakit. Kajian ni dia orang buat di UK, dipanggil short term memory, ingatan jangka pendek. Pergi buat kerja patut boleh clear sebelum lunch, dia drag sampai petang. Kenapa? Akal tak mampu lagi. Sebab dia dah rendahkan tarafnya. Pelajar yang pergi ke kelas, serupa juga sangkut-sangkut belajar. Kita puas buat macam-macam tuition, tak mau juga. Ceklah tuan-tuan. Kecuali pada solat subuh besar kesan yang dalam hidup. Jadi kembali pada soal ni, soal apa? Soal adab. Ini dengan Allah.
tutup saya kat sini. Saya nak cerita kita dengan manusia di bumi Makkah. Tuan-puan, akhlak Rasulullah ni akhlak yang paling murni lah, kan? Saya cuba juga nak ikut Ustaz Tidur tadi naik ke atas tu. Tuan Nur Malam pun pakai seluar siap dengan kasut lah, kan? Rupanya driver kita tu dalam banyak-banyak driver. Semalam kita puji driver Uzbek, hari ni driver ni Masya Allah. Kenapa? Adakah dia boleh berhenti kereta nak turun tu, dia suruh saya tekan brake, dia turun. Tuan-tuan boleh bayang, enjin begitu, saya pula duduk seat depan. Dia suruh saya tekan brake tu, dia nak turun, dia buka pintu tak boleh buka. Rupanya kita diuji. Kalau ambil balik kata-kata Ustaz Mizun, kan? Ustaz Mizun ni dia suka kalau lewat dia kata Nabi Adam, kan? Cari si dia. Rupanya kita dididik macam mana lah Rasulullah. Cuba bayangkan, itu dah Islam tu. Macam mana umat tu sebelum mereka Islam Rasulullah di tengah mereka. Allahu Akbar. Cabaran yang Rasulullah bawa ni sangat luar biasa. Tapi rupanya satu-satunya benda yang universal seluruh dunia adalah akhlak. Lain tidak. Saya sampai di bumi Uzbek, kita beli rumah untuk pelajar Malaysia sebelum kita hantar pelajar ke sana. Betul tahu tak, rumah di Uzbek, di bandar Tashkent, ibu kota Uzbek tu, rumah 6,000 kaki persegi di atas tanah. Tanah 6,000 kaki persegi. Rumah 6 bilik, 5 bilik air, dengan apple, apricot dan anggur keliling rumah. Rumah dia tu kalau kat sini, saya ingat 5-6 juta mau. Tengah-tengah bandar. Di sana kita beli 15,000. Pasal kalau ada Efrik zaman Sulaiman nak suruh angkat balik ke Malaysia, kan? Nak cerita apa? Nilai lain tidak ada yang universal. Tempat kita mahal, tempat orang lain murah. Ikan gelama masjid beli kat pasar malam, kita boleh beli dengan harga RM3 3 ekor. Itu paling mahal lah. Pergi kedai Vietnamese di Perth, Australia, kita beli dengan harga $25 duit dia. Maksudnya nilai benda tidak sama seluruh dunia. Kecuali satu, iaitu akhlak. So akhlak itulah kita nak bawa balik nanti selepas ni. Akhlak yang dibina atas kekuatan kita membina dengan Allah. Sebab bila kita kuat dengan Allah, bina hubungan wajib dan sunat ni, kita sedang menguatkan roh kita. Bila roh kita kuat, umpama pokok dah bagus, hasil pada pokok yang subur dia mesti keluar buah. Buahnya ialah akhlak sesama manusia. Nak bawa balik yang tu. Jadi begini kata saya, setiap Rasul ada pembantu. Dalam sejarah para Nabi Rasul ada pembantu. Sama ada pembantu itu dekat atau jauh. Ada orang yang tak disebut nama mereka, lari-lari di kalangan kaumnya ketika Nabi itu hampir disiksa. Dan dia kata berimanlah kamu kepadanya, dia mengajak kamu kepada tauhid. Nama mereka tak disebut, tapi kisah mereka dibawa oleh Allah. Nabi Musa jelas ada Nabi Harun di sisinya. Nabi Harun lebih fasih berbicara daripada Nabi Allah Musa AS yang agak gagap sedikit. Setiap Nabi ada pembantunya. Nabi Isa ada 12 golongan Hawariyun yang bantunya. Rasulullah lah dikurniakan dengan banyak sahabat-sahabat as-sabiqun al-awwalun yang sangat membantu dia di awal dakwah dia. Saya nak cerita dulu kenapa. Setiap kita ni Allah takdirkan lah. Sebaik dia roh dimasukkan dalam janin ibu kita, tuan, perempuan, anak-anak, Allah dah tentukan untuk kita umur kita panjang mana, mati kita di mana, siapa teman hidup kita, dan rezeki kita sampai setakat. Allah akan tentukan. So kita usaha la yuradul qada illa billah. Supaya mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita yang terbaik. Jadi kita datang ke sini nak cari kelebihan dulu lah. Supaya jika hati kita dah keras sangat, tak boleh diubah lah. Kita minta seperti Imam Ghazali kata apa? Ya Allah, jika hatiku keras, kau gantilah dengan hati yang lebih baik. Umar Nabi di tengah-tengah malam, dia kata, Ya Allah, jika kau telah catatkan nama Umar sebagai ahli neraka, kau padamkanlah nama tu dan letakkanlah nama aku sebagai daftar ahli syurga. Tapi jika kau telah catatkan nama aku sebagai daftar ahli syurga, maka kekallah ia, janganlah sekali-kali kau memadamkannya. Apa tu? Doa. Supaya jika nama tu ada, situ minta-minta Allah hadir. Ada. Dan kita jaga susu-subuh lepas kita balik. Tuan-puan, setiap kita ada pembantu kita. Seorang suami ada isteri, seorang isteri ada suami. Jaga adab tu. Jangan sekali-kali kita langgar. Kita balik nanti, kita ada mak dan ayah. Jangan sekali-kali kita biarkan mereka balik tengok. Jaga adab-adab kita.
Kadang kita tak bawa akhlak ni, jadikan rosak kan. Di kampung kita ada adik kita, ada kakak kita kadang-kadang yang hidupnya sangat susah. Kalau kita boleh datang umrah sampai 5-6 kali, saya katakan semalam kami duduk sembang, Ustaz Dr. Cik Noh boleh kata orang perlu nak datang ke rasa rindu, dia datanglah sekali dalam 4 tahun. Melainkan yang mengusahakan ni lah. Mutawid ni lain lah kan? Mungkin kami pun nak buat juga apa, kami punya kita. Tapi tuan-tuan, maksudnya kalau kita boleh hantar dia orang tu datang umrah kan lagi baik. Tapi jangan lupa support travel tuan-tuan. Tuan-tuan kalau payah nak kontak Ustaz Azizul, tuan-tuan kontak berdahari dia Ustaz. Okey tuan-tuan, minitnya begini nak cerita pada kita. Kadang-kadang bukan soal haji ataupun umrah ni, maksudnya Umar bin Abdul Aziz sebab jadi naik jadi khalifah, ni cerita adab tuan-tuan sikit tuan-tuan, kita tutuplah bab ni. Dia naik jadi khalifah, isteri dia ada perhiasan yang banyak. Sewaktu jadi governor, dia usaha dengan duit dia sendiri, dia memang kaya. Umar bin Aziz ni dalam keluarga khalifah dia dibesarkan. Cuma guru dia adalah guru di luar istana yang mendidiknya. Jadi bila dia dah naik jadi khalifah, kalau pertama dia pergi ke isteri dia, dia sebut, jika kamu suka, saya akan ceraikan kamu, kerana saya tidak jadi milik kamu seorang lagi. Saya dah ini kepunyaan rakyat. Tapi isteri dia pilih untuk bersama dengan dia. Sebab dia kata bersama dengan dia, dia kata apa? Minta tanggalkan semua perhiasan yang ada di badan. Sebab apa? Takut fitnah. Bila dia jumpa orang kata apa? Khalifah ambil harta daripada Baitul Mal. Nak elak fitnah. Maksud saya, kalau kita balik ke kampung, bukan semua di keluarga kita susah. Memang faham dan ni tuan-tuan ni. Nak cerita adab sikit, tapi bukan bab ni. Nak cerita sampai macam tu disuruh jaga. Takut-takut bila kita pergi, dia tengok dia orang susah, kita dah jangan bantu dia. Dia tengok gelang kita, tengok kereta kita. Pada kita nak beli tu pun dia dah susah fikir, betul tak? Tapi bila kita boleh pakai tu rasa okey lah sikit. Tapi bila dia tengok kita dengan lagak kita, anak-anak kita turun, wow, so KL.